Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan Islam tahun 3 bahagian sirah. Tajuk kita pada hari ini ialah meneladani sifat tabligh. Meneladani itu maksud dia mencontohi sifat tabligh Rasulullah. Baik. Mula-mula kita tengok apa maksud tabligh. Murid-murid boleh rujuk buku teks Pendidikan Islam tahun 3 muka surat 108. Unit 2, tajuk meneladani sifat tabligh. Dalam kotak berwarna biru nombor 1 tu dia tulis tabligh bermaksud menyampaikan. Tabligh merupakan salah satu sifat wajib para Nabi alaihissalam. Mereka menyampaikan wahyu yang diterima daripada Allah Ta'ala kepada umat mereka. Maksudnya murid-murid, tabligh bermaksud menyampaikan. Kamu boleh cuba baca. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gigih berdakwah menyampaikan ajaran Islam walaupun menerima tentangan hebat daripada kaum musyrikin. Sebagai umat Islam, kita bertanggungjawab menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Apa yang kita sudah belajar, kita sampaikan pula kepada orang lain. Di situ kita sudah meneladani ataupun mencontohi sifat tabligh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Cara Rasulullah berdakwah tabligh ataupun tabligh Rasulullah ada beberapa cara ataupun kaedah. Yang pertama, murid-murid boleh lihat dalam buku teks muka surat 110. Keunggulan sifat tabligh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, dakwah secara rahsia. Mula-mula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul. Allah perintahkan Rasulullah berdakwah secara rahsia dahulu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulakan dakwah kepada orang yang rapat dengan baginda setelah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antaranya Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Talib dan Zaid bin Harisah memeluk Islam. Saya sudah garis dengan garisan berwarna merah di bawah senarai nama-nama yang disebut tadi. Ini adalah golongan yang pertama sekali memeluk Islam. Nanti kita akan belajar dalam slide seterusnya. Ada cabarannya berdakwah secara rahsia. Ada yang tidak menerima dakwah baginda, termasuk Abu Talib, bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Apa tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah terus menjalankan amanah, memikul tanggungjawab bertabligh, tidak berputus asa. Baik. Yang kedua, dakwah secara terbuka, tidak lagi secara rahsia. Sebagaimana yang berlaku di Bukit Safa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke Bukit Safa menyeru penduduk Mekah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jadi? Kaum musyrikin marah, mencaci, menghina,
dan memulau Nabi Muhammad SAW dan keluarga. Abu Lahab, bapa saudara Nabi Muhammad SAW sendiri, selalu menyakiti baginda. Apa tindakan Nabi Muhammad SAW? Baginda sangat sabar dan tenang menghadapi cabaran, merancang strategi dakwah yang lebih meluas. Baik, cara dakwah Nabi SAW seterusnya, sebagaimana berlaku dalam peristiwa di Taif. Semasa di Taif, baginda berdakwah menyampaikan ajaran Islam, tetapi baginda diejek, dihina dan dilontar batu sehingga cedera dan berdarah. Namun apa tindakan Rasulullah? Baginda semakin cekal berdakwah dan tidak membalas dengan kekerasan perbuatan mereka. Seterusnya, berdakwah dengan penulisan. Baginda SAW mengutus surat menyampaikan ajaran Islam kepada raja dan pemimpin negara seperti Raja Rom, Habasyah, Parsi dan Mesir. Sebahagian besar menolak dan menentang ajaran Islam. Ada yang mengancam memerangi umat Islam. Namun Rasulullah SAW meneruskan tugas dakwah dan negara Madinah diperkukuh. Baik, itu cara-cara dakwah Rasulullah SAW ataupun cara tabligh Rasulullah SAW. Baik, saya mahu murid-murid perhatikan kepada nama-nama yang di hadapan ini. Ini adalah orang-orang yang terawal memeluk Islam bila Rasulullah SAW berdakwah secara rahsia. Yang pertama, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, yang juga isteri Rasulullah SAW. Dia merupakan orang perempuan yang pertama memeluk Islam. Yang kedua, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi, yang merupakan orang lelaki dewasa yang pertama memeluk Islam. Yang ketiga, Sayyidina Ali bin Abi Talib, sepupu Rasulullah SAW, yang merupakan kanak-kanak yang pertama memeluk Islam. Yang keempat, Zaid bin Harithah, iaitu daripada golongan hamba lelaki yang pertama memeluk Islam. Dan yang kelima, Ummu Aiman, daripada golongan hamba perempuan yang pertama memeluk Islam. Jadi murid-murid, tolong ingat nama-nama ini jika ditanya siapakah mereka. Jadi saya harap dengan penerangan ringkas ini, murid-murid dapat memahamilah serba sedikit isi pelajaran kita pada hari ini, iaitu meneladani ataupun mencontohi sifat tabligh Rasulullah, sifat dakwah Rasulullah SAW. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam pelajaran yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat kepada semua. Wallahu a'lam bishawab. Sekian, terima kasih.